Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Muhammad Azri bin Azmi bersama dua ahli kumpulan saya iaitu Nur Syakir Hafidi Wan Zaini dan Wan Ahmad Ashraf bin Wan Adnan akan menceritakan sebuah kisah di dalam Al-Quran dari surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3 yang berkaitan dengan mukjizat Nabi, iaitu mengenai peristiwa bulan terbelah. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Di zaman jahiliyah, hiduplah seorang raja yang bernama Habib bin Malik di negara Syam. Ia merupakan seorang penyembah berhala yang begitu fanatik dan sangat menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa yang sama, Abu Jahal dan Abu Lahab selalu memikirkan bagaimanakah cara membunuh Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba, Abu Jahal teringat kepada seorang raja Syam yang bernama Raja Habib bin Malik ini. Mereka pun mula merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW melalui Raja Habib yang terkenal dengan bengis dan zalim itu. Mereka pun menghantar sepucuk surat jemputan kepada Raja Habib dan mengundangnya ke Mekah. Raja Habib pun bersetuju setelah dijanjikan sambutan dan layanan istimewa dari pembesar Quraisy itu. Lalu Raja Habib berangkat ke Mekah dengan beribu orang pengawal. Abu Jahal dan semua pembesar Quraisy menyambut kedatangan Raja Habib dengan penuh rasa gembira dan mereka pun memberikan pelbagai jenis hadiah yang mahal kepada Raja Habib. Raja Habib pun ditempatkan di Azbah. Selepas itu, Abu Jahal pun memulakan rancangan jahatnya, iaitu mula mengadu masalah yang dihadapi oleh penduduk Mekah dan memohon jasa baik Raja Habib untuk membantu mereka. Abu Jahal pun mengadu bahawa Nabi Muhammad SAW telah mengaku menjadi pesuruh Allah dan membawa satu agama yang baru dan kononnya telah menghina Tuhan-Tuhan yang disembah mereka sejak nenek moyang mereka lagi. Mereka mengadu bahawa Nabi Muhammad SAW akan membawa perpecahan dan kekacauan di Mekah jika terus dibiarkan begitu sahaja. Raja Habib pun memerintahkan supaya Nabi Muhammad SAW datang menghadapnya. Pada mulanya, pemergian Nabi SAW dibimbangi oleh Sayyidina Abu Bakar dan isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah, kerana Raja Habib memang terkenal sebagai seorang raja yang zalim. Namun setelah Nabi Muhammad SAW meyakinkan mereka bahawa Allah akan melindunginya, maka mereka pun berangkat dengan rasa yakin menghadap Raja Habib. Nabi Muhammad SAW pada ketika itu telah memakai jubah yang berwarna merah dan memakai serban yang berwarna hitam. Setelah melihat wajah Nabi yang mulia, Raja Habib terkenal dengan perangai bengisnya itu tiba-tiba menjadi lembut dan mempersilakan Nabi untuk duduk di sebelahnya. Raja Habib pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang aku dengar bahawa engkau mengaku menjadi pesuruh Tuhan?" Lalu Nabi pun menjawab, "Ya, benar." Dan Raja Habib pun bertanya lagi, "Siapakah Tuhanmu?" Nabi menjawab, "Allah, Tuhanku." Dan Raja Habib pun bertanya lagi, "Sekiranya kamu seorang Nabi, sudah tentu kamu mempunyai mukjizat seperti Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum kamu." Dan Nabi pun bertanya, "Apakah yang Tuhan mahukan?" Raja Habib pun menjawab, "Aku mahu melihat perkara yang belum pernah terjadi." Dan Nabi pun menjawab, "Dengan izin Allah, maka jadilah." Saya mahu matahari terbenam sebelum waktunya, kemudian bulan terbit lalu turun ke bumi. Bulan itu terbelah dua lalu masuk ke dalam pakaian kamu.
bulan itu akan keluar dari lengan baju kanan dan baju kiri kamu. Kemudian bercantum semula menjadi bulat di atas kepala kamu, dan bulan itu mengucapkan syahadah membenarkan kenabian kamu, kemudian kembali ke tempat asalnya di angkasa. Bulan itu terbenam, kemudian matahari terbit kembali dan keadaan seperti biasa, kata Raja Habib. Sekiranya Muhammad tidak boleh melakukannya, Tuan bawa dia balik ke Syam ataupun bunuh saja, kata Abu Lahab dengan penuh perasaan jahat bercampur gembira kerana beliau yakin Nabi tidak mampu melakukan perkara yang rumit itu. Sekiranya berlaku seperti yang Tuan mahukan, apakah Tuan akan beriman kepada Allah? Tanya Nabi kepada Raja Habib pula. Ya, barulah saya percaya kamu adalah pesuruh Allah, jawab Raja Habib. Nabi Muhammad pun mendaki Bukit Qubays yang tidak jauh dari Kaabah, lalu berdoa kepada Allah. Malaikat Jibril pun datang membawa firman Allah, lalu memberitahu Nabi, wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih hati, kerana aku bersamamu dimanapun engkau berada. Aku sudah mengetahui sejak mula apa yang diminta oleh Habib. Pergilah kepada mereka, tunjukkan ayatku, bentangkan secara terang dan tegas risalahmu. Ketahuilah yang aku sudah menempatkan matahari, bulan, malam dan siang di bawah perintahmu. Dan ketahuilah yang anak perempuan Habib akan aku sembuhkan daripada penyakit lumpuh dan kedua-dua matanya yang buta sudah pulih semula. Untuk pengetahuan para pendengar, Raja Habib bin Malik ini mempunyai seorang puteri cacat, tidak memiliki kaki dan tangan, kemudian matanya buta. Allah menyembuhkan anak itu sehingga dapat berjalan, merasa dan melihat kembali. Tiba-tiba berlakulah peristiwa yang belum pernah dilihat oleh manusia dan penduduk Mekah sebelum itu. Matahari pun bergerak ke ufuk barat, lalu terbenam. Cahaya siang bertukar menjadi malam. Selepas itu, bulan pun terbit lalu terbelah dua. Bulan yang terbelah itu pun turun lalu masuk ke dalam jubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bulan yang terbelah itu pun keluar dari lengan baju kanan dan kiri Nabi dan bercantum semula di atas kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mengucap dua kalimah syahadah, iaitu dia mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian bulan pun bergerak ke tempat asalnya lalu terbenam di ufuk barat. Matahari pun terbit semula, lalu suasana menjadi seperti sedia kala. Raja Habib dan orang ramai kagum dengan kejadian itu. Saidina Abu Bakar bertakbir apabila menyaksikan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Selepas itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari Bukit Qubays lalu menemui Raja Habib. Ketahuilah bahawa Raja Habib, anak perempuan kamu yang sakit, telah sembuh dari penyakitnya dan matanya yang buta telah dapat melihat semula, kata Nabi Muhammad SAW kepada Raja Habib. Raja Habib pun terkejut kerana tidak ada sesiapa pun yang tahu penyakit anaknya itu, iaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya sahaja. Dia merasa gembira lalu berkata, wahai seluruh penduduk kota Mekah, tidak ada kekafiran sesudah beriman. Ketahui yang saya percaya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mengaku Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya. Selepas itu, Raja Habib dan 1000 orang pengawalnya telah memeluk Islam. Namun, Abu Jahal dan Abu Lahab masih lagi terpinga-pinga dan masih marah dan masih tidak mendapat hidayah. Mereka menganggap kejadian bulan terbelah itu adalah satu sihir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melihatnya. Kesimpulan daripada kisah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang sangat istimewa kerana dikurniakan dengan pelbagai mukjizat.
Kesemua mukjizat baginda mempunyai tujuan dan hikmah yang tersendiri yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup untuk kita dalam proses untuk menjadi mukmin yang terbaik di dunia dan di akhirat. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayai segala mukjizat daripada nabi-nabi dan jadikan sebagai teladan hidup dan bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Quran yang merupakan perkara terpenting dalam Islam. Maka perbanyakkanlah membaca Al-Quran selagi Allah masih memberi kesempatan dan selagi nafas masih menyertai kita, kerana bacaan Al-Quran akan menjadi syafaat dan penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti.